While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di sana. Okey, dan bersedia untuk join sesi live saya pada malam ini. Alright, sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak anda respon dulu, adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okey? So anda boleh tulis dulu dekat ruangan komen di bawah. Kalau okey semuanya, kita boleh teruskan dengan sesi kita pada malam ini. Okey? Alright. Saya nak sebut dulu nama anda yang sedang menonton secara live. Okey, kita ada Nisara Tahir, Mat Rahman Abdul Manan, Alidin Abdul Hamid. Assalamualaikum Tuan Nizam Malik. Hai, saya join Tuan. Haha. Ahmad Fadlizil, Arif Hafizan Adnan, Zuhaina. Assalamualaikum Tuan Nizam Malik. Syahril Shazmir Hamid, Rosi Abu Bakar. Salam Tuan Nizam Malik. Alright. Zainab Sulaiman. Hai, Assalamualaikum Tuan Nizam. Dengar jelas. Line okey. Alright. So, terima kasih kepada anda yang respon. Abdul Rahman jelas. Nisara Tahir. Assalamualaikum. Okey je. Dengar dengan jelas. Okey, terbaik. Terima kasih kepada anda yang respon. Okey, so seterusnya saya nak minta anda tolong saya dulu. Okey, tolong saya untuk klik button share supaya lebih ramai kawan-kawan kita untuk join sesi live pada malam ni. Anda sedang menonton saya secara live. Okey, dan topik kita pada malam ni adalah sekiranya jika saham itu mudah, jadi kenapa ramai orang mengalami kerugian dalam pasaran saham? Okey, so topik ni adalah topik yang sangat penting untuk kita bincangkan, khususnya kepada anda yang ingin terlibat dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Okey, so saya nak tanya dulu soalan kepada anda, berapa ramai daripada anda nak terlibat dalam pasaran saham?
berapa ramai daripada anda nak buat duit dalam pasaran saham? Dan berapa ramai daripada anda tak nak rugi, kalau boleh tak nak kehilangan wang dalam pasaran saham? Kalau anda adalah orangnya, komen saya di ruangan komen di bawah. Saya nak bercakap dengan anda yang betul-betul serius ingin berjaya dalam dunia saham di Bursa Malaysia dan nak elakkan daripada mengalami kerugian yang menyakitkan dalam pasaran saham ni. Okey? Boleh ke boleh? Alright, tolong respon dulu kepada saya. Yes, jika saham itu mudah, kenapa ramai orang rugi je dalam saham? So jom kita sembang-sembang, borak-borak santai malam ni. InsyaAllah saya akan share dengan anda sedikit ilmu dan pengalaman malam ni, mana tahu ianya membantu anda untuk berjaya dalam dunia pelaburan saham yang anda lakukan. Okay, alright. Congkak terbang. Siapa congkak terbang ni? Okay, Assalamualaikum Coach. Jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahmad Zaki, salam, baru join. Reni Suraya pun ada. Azlan Arsyad. Puan Reni Suraya, terima kasih ya. Sudi untuk support bisnes adik saya yang buat jual one cookies. Terima kasih banyak kerana support. Okay, kena sebut juga secara live ni. Okay, alright. So ramai yang komen saya. Hamalik Hussein sebut kita. Kita. Ni orang Sarawak ke orang Sabah ni? Okay. Beth Su, saya. Okay, Sobri bin Hassan, saya nak. Okay, terbaik. Okay, terbaik anda semua yang menonton secara live bersama dengan saya. Dah klik button share ke belum ni? Kalau boleh kita nak ramaikan. Kita nak ramaikan sesi live pada malam ni. Dah lama rasanya saya tak live pada waktu malam. Dan malam ni kita live lewat sikit dalam pukul 10.23 minit malam sekarang. Ada dua sebab. Yang pertama adalah saya nak anda semua selesai dulu urusan-urusan anda dan mungkin anda sekarang ni nak masuk tidur dah, tapi belum boleh tidur, jadi anda nampak notification live saya, so anda boleh join, anda boleh dengar pakai earphone dan boleh tune in bersama dengan saya pada malam ni. Yang kedua adalah saya lewat sikit live malam ni sebab saya ada coaching. Saya ada sesi coaching bersama dengan mentor saya, Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Okay, so pukul 9 tadilah, pukul 9 malam sehingga pukul 10 malam saya undergo coaching bersama dengan beliau. Okay, jadi ada banyak input yang saya dapat berkaitan dengan apa yang kita punya perancangan sepanjang tahun 2021 ni. Okay, ada banyak more interesting perkara yang akan berlaku pada tahun 2021 insya-Allah. Okay, jadi saya akan berikan lebih yang terbaik saya pada tahun 2021 ni. Okay, alright. So adakah anda bersama dengan saya? Adakah line internet kita okey ni? Okay, alright. Congkak terbang, semoga urusan coach dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Okay, alright. Reni Suraya, betul coach, timing macam ni pun best lepas semua urusan anak-anak selesai. Okay, alhamdulillah. Okay, jadi malam ni kita nak cerita tentang kenapa ada ramai orang rugi dalam pasaran saham. Okey, sekiranya saham itu mudah, kenapa ramai orang rugi? Betul ke statement ni? Betul ke ramai orang rugi dalam pasaran saham? Apa pandangan anda? Anda tulis dulu dekat ruangan komen, betul ke ramai orang rugi dalam pasaran saham? Okey. So yang pertama adalah yes, betul. Memang ramai orang rugi. So by statistik 90% orang yang masuk ke pasaran saham Bursa Malaysia mengalami kerugian. Okey, dan sebabnya adalah kerana mereka masuk ke pasaran saham tanpa ilmu yang betul. Okey. Jadi malam ni saya nak story dengan anda, saya nak cerita dengan anda apakah sebab-sebab yang menyebabkan ramai orang mengalami kerugian dalam pasaran saham. Okey, so dan macam mana kita nak buat melabur saham ni sesuatu yang mudah lah. Okay, alright. So, jom kita teruskan. Okay, so kita ada whiteboard malam ni, special sikit. Nampak tak saya dekat whiteboard? Saya nampak macam hang je saya punya kamera ni. Adakah okey? Sekejap saya test dulu. Adakah okey? Ke line internet saya yang tak okey ni? Okay, boleh tak respon dulu pada saya? Bila saya buka skrin dia jadi hang sikit. Ke okey je? Kalau okey, komen okey dulu. Line internet phone saya ni slow sikit. Ada gangguan sikit internet ni. Okay, saya harap anda semua masih bersama dengan saya.
Kejap. 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 Alright. Mana ni line internet ni boleh slow pula tiba-tiba. Okey, saya tukar line, saya cuba tukar line yang lain. Masa kita nak borak-borak, masa itulah line dia problem, okey? Okey, right. Skrin putih kosong. Coach cuba conteng sikit. Saya cuba conteng sikit kita cuba conteng sikit. Nampak tak saya conteng? Nampak tak? Okey ke tak? Putih je. Okey, right. Nampaklah tu Boleh tak? Okey, alright. So, soalan dia adalah kenapa rugi dalam saham? Okey, so kenapa rugi dalam saham? Okey. So ada beberapa perkara yang anda kena faham kenapa mengalami kerugian dalam saham Ada banyak faktor yang menyebabkan ramai orang mengalami kerugian dalam saham. Okey, so yang pertama adalah kerana melabur saham tanpa ilmu. Okey, right. Yang pertama adalah melabur saham tanpa ilmu. Ramai orang ni dia masuk ke pasaran saham tetapi dia tidak mempunyai ilmu tentang saham yang sebenar. Okey, so ramai orang masuk ke pasaran saham dengan secara rasa-rasa saja. Dia rasa macam betul je ni. So jadi dia cenderung untuk mengalami kerugian dalam saham. Okey, alright. Boleh nampak ya semua? Okey, melabur saham tanpa ilmu. Okey. So yang kedua adalah kenapa orang mengalami kerugian dalam saham adalah kerana melabur saham ikut orang. Macam ni, okey. So yang kedua ni melabur saham ikut orang, okey. So ramai kan orang dia suka tanya, okey, apa kaunter nak beli hari ni? So ramai orang dia tak yakin dengan kaunter pilihan dia, jadi dia suka ikut orang sebab dia rasa kalau ikut orang lebih mudah lagi dan dia tidak mahu mengambil tanggungjawab untuk memilih kaunter saham, okey, dalam pasaran saham Bursa Malaysia ni, okey. So itu adalah sebab yang kedua. So far so good, okey. Boleh ke? Adakah anda bersama dengan saya? Alright, so sebab yang kedua adalah melabur saham ikut orang. So yang ketiga, kenapa rugi dalam saham? Sebab ada apa? Mindset intraday. Ada mindset intraday. So ramai orang ni dia ada mindset intraday. Nak buat profit dalam masa satu hari. So sebab apa tahu? Dia banyak dengar dekat internet, dekat Facebook ada orang cakap buat duit dari saham ni tiap-tiap hari. So ini adalah benda-benda yang menyebabkan ramai orang terjerumus dalam kerugian dalam saham ni sebab dia ada mindset yang nak buat duit tiap-tiap hari. Okey. So itu adalah masalah yang berlakulah. So ada mindset intraday. Apa lagi? Apakah sebab? Cuba anda tulis dekat ruangan komen. Apakah sebab kenapa orang rugi dalam saham? Okey, yang pertama adalah melabur saham tanpa ilmu. Okey, yang kedua melabur saham ikut orang, kita tak tahu apa yang dia buat. Okey. Yang ketiga ada mindset intraday. Ada mindset intraday. Okey, dan yang keempat, keempat apa dia? Keempat adalah nak cepat kaya. So nak cepat kaya ni adalah antara sebab kenapa ramai orang mengalami kerugian dalam saham dekat Bursa Malaysia. Betul? Okey, yang follow by call betul? Ikut-ikut orang ni follow by call. Ni follow orang ikut-ikut orang. Okay, tanpa ilmu, intraday, nak cepat kaya. Okey. So itu adalah perkara yang menyebabkan ramai orang mengalami kerugian dalam pasaran saham dekat Bursa Malaysia. So ini adalah 4
perkara yang utamalah. Okey, dan yang kalau yang kelima saya boleh share yang kelima. Okey. Terperangkap dalam permainan emosi. Ada orang dia dah belajar saham, okay, dia dah tahu buat kajian saham semua, tetapi dia terperangkap dalam permainan emosi dalam saham ni lah. Okay, so dalam saham ni, bila kita tidak berjaya mengawal emosi kita, okay, maka kita akan terperangkap dalam pergerakan harga saham. Contohnya, bila harga saham tu dia bergerak naik, dia rasa geram sebab dia tak beli dah awal. Jadi dia start naik ni, dia rasa geram, dia pun pergi beli masa harga saham tu sedang bergerak naik. Dan dia tidak menyedari ketika dia membeli saham tersebut, harga saham telah pun berada dekat puncak. So itulah yang menyebabkan. Jap. Tak dengar saya cakap? Dengar tak saya cakap? Ayah Dimi, tak dengar coach cakap? Cakap coach. Tak dengar cakap coach. Bukan tak dengar saya cakap ni. Terkejut saya. Ingatkan saya punya mic saya problem. Okay. Tak dengar cakap coach. Okay, alright. Tamak dan sebagainya. Betul, permainan emosi, tamak, takut dan sebagainya, okay, yang menyebabkan ramai orang mengalami kerugian dalam saham. Okay. Alright, Hafiz rasa masuk masa end of trend. Betul? Okay, dengar. Okay, right. So, bagus. Okay, so itulah antara sebab kenapa rugi dalam pasaran saham. Dan cuba anda tulis dekat ruangan komen, apakah antara kelima-lima poin ini, yang mana satukah poin yang paling dekat dengan anda? Apakah masalah anda? Adakah melabur saham anda tanpa ilmu? Okay, ataupun anda melabur saham ni ikut-ikut orang? Ada tak anda buat benda tu? Ataupun anda ada mindset intraday? Ada tak anda ada mindset intraday? Ataupun anda ada sikap nak cepat kaya? Ataupun anda ada masalah terperangkap dengan emosi? Cuba anda tuliskan di ruangan komen, apakah nombor yang anda mempunyai masalah. Jadi saya akan cerita dengan lebih detail lagi apakah cara untuk anda selesaikan masalah ini. Okey? Boleh ke boleh? Okey, alright. Rafiuddin. Siapa ni? Gafar, dengar. Okey. Adra Jafani, 5. Alright. Arsyad Sian, 5. Raja Ryan Iskandar, 5. Miftahul Mujahid, nombor 3 tuan. Okey, alright. Nura Abdullah, nombor 5. So ramai orang terperangkap dengan emosi ni. Terperangkap dengan permainan emosi. Okey, alright. Okey, so ramai ni. Okey, alright. Azman Muhammad, tuan, saya nak tanya, kalau semua signal indicator dah buy signal, semua boleh terus entry atau kena tunggu dia keluar Bollinger Band and masuk balik baru beli? Kena buat trading plan terlebih dahulu. Okey. Okay, right. So ramai orang ada masalah nombor 5 ni. Okay, right. So bila ada masalah nombor 5 ni, okay, so kita boleh borak lah malam ni. Kita boleh borak malam ni tentang macam mana kita nak settlekan masalah emosi ni. Berapa ramai daripada anda nak kuasai ilmu emosi malam ni? Boleh tak saya cerita? Kita borak pasal emosi malam ni, boleh? Rafiuddin Ghaffar, semua ada. Okay, alright. So, malam ni saya nak cerita dengan anda. Okay, secara spontan ni saya cerita dengan anda. Okay, macam mana caranya untuk kita atasi masalah emosi dalam pasaran saham. So, saya akan berikan anda beberapa sebab kenapa orang struggle secara emosi dalam saham. Okay, so jom kita bincangkan bersama. Boleh? Tapi sebelum tu saya nak minta anda klik button share dulu, boleh tak? Klik button share 5 kali ke wall Facebook anda, okey, dan ke grup yang anda join, 5 grup yang anda join. Kita nak ramaikan dulu sesi live pada malam ni. Mungkin ada rakan-rakan kita yang terlupa ataupun tak tahu saya ada buat live malam ni. Jadi klik button share dan tagkan mereka dekat ruangan komen ni, okey. So kita tengok sama-sama, kita boleh belajar sama-sama malam ni. Boleh kita borak-borak saham, okey, bila kita berjumpa nanti, okey. Alright. Saya Idrus Al-Sagof. Assalamualaikum Tuan Nizam dan sahabat semua. Terlepas bas sikit hari ni. Tak apa, yang penting anda join juga. Okay? Alright. Raja Ryan Iskandar. Holding power tak kuat sebab emosi kacau. Okay, alright.
Okey, Arwana SDI. Okey, dah saya. Okey, alright. So jom kita tak nak lama-lama sangat sebab malam ni pun malam Jumaat, tak boleh lama-lama sangat. Okey, alright. So, jadi apa yang saya nak share adalah berkaitan dengan topik emosi. So macam mana kita nak mengawal emosi dalam pasaran saham? Topik ni topik mahal bagi saya cerita malam ni. So kalau anda tak join sesi live malam ni memang rugi. Dan insyaAllah di akhir sesi ni anda akan nampak gambaran yang lebih jelas macam mana caranya untuk mengawal emosi dalam pasaran saham. So yang pertama adalah anda kena faham emosi ni kita akan dapat kawal sekiranya kita melabur saham menggunakan ilmu. Ni soalan dia adalah bagaimana nak kawal emosi kawal emosi, cara kawal emosi, cara kawal emosi dalam saham. Right, cara kawal emosi dalam saham. So macam mana cara kawal emosi dalam saham? Yang pertama adalah kita kena melabur saham menggunakan ilmu. Kita kena menggunakan ilmu saham sebenar. Kita bukan pakai ilmu biasa-biasa. So kita kena melabur saham ni menggunakan ilmu saham sebenar. So anda kena cari ilmu. Ingat penting ni, ilmu saham sebenar. Dan ilmu saham ni tak boleh anda rasa macam betul je, rasa macam ya je, tak boleh. Anda kena dapatkan ilmu saham sebenar. Sebab tanpa ilmu maka anda tidak akan dapat melabur saham dengan baik. So kena belajar. Nak tak nak wajib belajar. Jangan lakukan sesuatu tanpa ilmu. Sebab bila kita beramal tanpa ilmu, kita akan jadi sesat. Jadi sesat. Kita beramal tanpa ilmu, kita jadi sesat. Dan kalau kita berilmu tapi kita tak beramal, dia jadi sia-sia. Kita tak dapat apa-apa. Kita ada ilmu tapi kita tak mengamalkan ilmu tersebut. Jadi sia-sia. Kalau tak ada ilmu, tak ada amal, lagilah. Tak ada apa-apa dapatnya. So that's why kita kena dapatkan ilmu. Belajar ni penting. So kita nak belajar saham ni, ilmu saham sebenar ni kita nak belajar daripada mana? So kita nak belajar ilmu saham ni daripada kalau anda tanya saya lah, saya belajar saham, saya akan pilih untuk belajar saham daripada orang yang practitioner dalam saham ni. Maksudnya dia memang melabur dan trade saham dan dia ada result dalam saham dia. Dan kita nak tahu macam mana dia lakukannya supaya saya juga boleh dapat result seperti yang dihasilkan. Dalam saham ni, kita tak nak belajar secara teori semata-mata. Tetapi kita nak belajar saham secara teori plus praktikal. Sebab teori diperlukan juga supaya kita memahami apa yang kita pelajari, tetapi kita tak nak terlalu banyak teori sampai kita pening. So teori tu lebih kurang 20 ke 30%, dan praktikal kena lebihkan lagi dalam 70 ke 80%. So sebab tu praktikal maksudnya kita buat aktiviti trade saham, sebenarnya dia menimbulkan keyakinan dan kefahaman kita dalam saham. So sangat penting untuk kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. So far boleh faham ya? So bagaimana nak kawal emosi dalam saham ni. So yang kedua, so macam mana kita nak kawal emosi dalam saham ni? Macam mana kita nak kawal emosi? Siapa tahu ni? Macam mana kita nak kawal emosi dalam saham? So macam mana kita nak kawal emosi? Jawapannya adalah, satu isunya adalah ramai orang ada mindset intraday. Kita nak kena buang mindset intraday, so kita nak gantikan dengan niatkan lama. So kita kena niatkan lama bila nak beli saham tu. So yang pertama ni so ni kotak yang pertama. Yang kedua adalah niatkan lama. Bila kita beli sesuatu saham, kita jangan niatkan nak intraday. Niat ni penting ni. Niat kita bila kita beli sesuatu saham, bila kita niat untuk intraday, itulah yang menyebabkan kita terperangkap dalam aktiviti trade saham kita. Sebab bila anda expect saham tu naik dalam masa 1 hari,
dalam masa seminggu, dalam masa sebulan, itulah yang akan mengganggu emosi anda. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Jawapannya adalah kita kena niatkan lama. Maksudnya bila kita beli saham tu, kita expect saham ni lambat lagi nak naik. Okay, dia mungkin ambil masa 6 bulan, setahun lagi nak naik. Jadi bila kita niatkan lama, kita takkan rasa stres sangat nak tengok harga saham tu naik cepat. Kalau dia tak naik, kita tak ada rasa stres sangat. Okay, so ini adalah ilmu yang saya pelajari daripada mentor saya dan saya rasa itu adalah satu benda yang betul. Okay, bila saya start praktikkan, bila saya set dia naik lambat lagi, saya tak ada expectation dia naik cepat, dia akan jadi menenangkan hati saya. Okay, dalam proses saya melabur dan trade saham. Okay, so kita niatkan lama, alright, dan kita tak expect harga saham tu naik cepat. Tetapi kita dalam masa yang sama, kita still monitor saham kita. Sekiranya harga saham kita naik awal, maka kita bersedia untuk take profit. So that's why niatkan lama dan bersedia monitor saham kita lah. Okey, jangan kita niatkan lama lepas tu kita tak tengok saham kita. Tak boleh. Kita still kena monitor saham kita setiap hari. Okey, dan kita kena bersedia dengan segala kemungkinan. Okey, kena cut loss ke apa ke, kita kena still kaji, kena semak counter saham yang kita beli. Okey. So yang ketiga, macam mana kita nak kawal emosi dalam saham? Okey. So, ramai orang dia ada masalah, dia tengok orang lain berjaya buat profit. Okay, jadi bila dia berjaya tengok orang lain buat profit, seorang demi seorang buat profit dan dia masih lagi menunggu saham dia tak naik, maka mulalah dia rasa terganggu emosi. Okay, so apa yang saya nak share dengan anda, jangan compare. Okay, ini penting ni, point ni. Okay, jangan compare diri anda, result anda dengan orang lain, dengan rakan-rakan anda. Okay, kalau ada orang berjaya buat profit, alhamdulillah, ucapkan tahniah kepada dia kerana berjaya buat profit. Okay, tetapi jangan terperangkap dengan profit orang lain sehingga kita undermine trade saham kita. Okay, sedangkan kita dah trade saham menggunakan ilmu, kita dah ada trading plan, tetapi kita kena sabar menunggu. Okay, mungkin kawan kita tu sekarang dia profit tetapi dia tunggu untuk saham tu naik mungkin 3 bulan yang lepas dia beli. Dia sekarang baru naik. Okay, tetapi kita masa dia naik tu kita tengok. Jadi kita tak tengok dia masa dia menunggu selama 3 bulan yang lepas. Okay, jadi that's why kita jangan compare. The idea adalah bila kita tengok kawan kita berjaya buat profit, kita ucapkan tahniah, kita tepuk tangan, kita raikan dia. Okay, dan kita seronok melihat orang lain berjaya. Sebab tu jangan compare dan jangan dengki. Okay, sebab ada ramai orang bila dia tengok orang lain berjaya, dia rasa dengki tau dengan orang lain yang berjaya buat profit. Itulah sikap orang yang susah nak berjaya, bila anda ada sikap dengki dengan kejayaan orang lain. Okay, sepatutnya anda gembira tengok orang lain berjaya buat profit. Okay, dan insya-Allah bila kita positif terhadap kejayaan, maka kita juga akan menerima ataupun mendapat kejayaan yang sama. Okay, alright, Ishak Wan, tuan nak tanya, jika kita tidak letak stop loss, boleh tak? Contoh saya beli saham yang counter yang bagus, contoh Dufu. Boleh terpulang kepada anda lah kalau tak nak letak stop loss. Tetapi sekiranya saham tu drop, jatuh menjunam dan anda tak sempat nak jual, maka anda akan terperangkap dalam downtrend tersebut. Itu risiko kita sebut. Boleh ke tak, terpulang kepada anda. Okay, anda punya decision. Okay, tak ada masalah. Okay, alright. Reni Suraya, masalah ramai trader bila tengok orang lain buat profit akan terganggu emosi. Jangan compare. Kalau kawan berjaya buat profit, ucap tahniah, raikan, jangan dengki. Betul tu. Mesti buat macam tu. Okay, so yang ketiga. Itu adalah yang ketiga, jangan compare. Okay, so yang keempat. Boleh tak saya teruskan yang keempat? Adakah anda masih bersama dengan saya? Siapa seronok belajar pada malam ni? Siapa suka saya sharekan topik emosi pada malam ni? Dan topik ni sangat-sangat mahal. Kalau anda tak tonton secara live, saya risau sesi live ni tidak akan disimpan. Okay, mungkin saya delete sesi live ni sebab topik emosi ni jarang saya cerita. Okay, so pastikan anda tonton secara live dan klik button share. Bantu saya klik button share, okay? Alright. Hambanya Lokman. Boleh. Nur Asmani Zain, seronok belajar. Okay. So sambil-sambil anda dengar tu, anda boleh catat nota, anda boleh tulis-tulis juga.
Jadi seronok kita belajar, okey? Alright, so yang keempat, siapa nak belajar lagi? Yang keempat, cara kawal emosi. Okey, alright. So yang keempat, cara untuk kita kawal emosi adalah anda kena faham kenapa emosi kita terganggu dalam pasaran saham. Okey, salah satu sebab emosi kita apa orang kata emosi kita terganggu dalam pasaran saham sebab news dekat luar sana. Okay, news ni berita. Okay, so berita ni bila dia keluar, especially berita tu adalah berita yang negatif, maka kita akan rasa takut, kita akan rasa risau dengan saham-saham yang kita beli. Okay, so counter-counter yang kita dah kaji, dia punya fundamental bagus, technical bagus, dah ada signal kita beli pun dah cantik, tetapi because of kita baca news, kita risau saham tersebut jatuh. Okay, jadi itulah yang mengganggu emosi kita sepanjang hari. Okay, so apa yang saya nak suggest pada anda untuk buat adalah, okay, jangan baca news. Jangan baca news. Tak perlu sibuk-sibuk nak baca news. Okay, tak perlu sibuk nak baca news. Ini adalah tips yang keempat. Okay, tips yang keempat, jangan baca news. Tak perlu baca news. Okay, news dekat luar sana boleh baca secara lalu sahaja, tapi tak perlu ambil kisah, tak perlu risaukan sangat sampai kita jadi takut kerisauan dalam pasaran saham. Okay, sebab tu rule pertama dalam melabur saham, anda mesti melabur saham menggunakan ilmu kajian saham yang sebenar. Okay, supaya sebelum anda beli sesuatu saham tu, anda dah kaji dulu. Anda dah tahu potensi dia, anda dah tahu risiko dia, dan anda dah tahu apa perancangan anda beli sesuatu saham. Okay, so jangan baca news. Okay, sebab dengan membaca news tu membuatkan anda, emosi anda terganggu. Okay, so apa yang saya buat? Okay, saya secara personal sebagai seorang pelabur dan trader saham, saya memang tak baca news dan saya tak risaukan news. Okay, kalau ada news bagus ke, news buruk ke, saya okey je, tak ada masalah. Itu sekadar satu berita sahaja. Saya anggap dia sebagai satu berita. Okay, so bagi anda yang baru nak belajar saham, melabur saham ni, okay, saranan saya adalah jangan risau sangat pasal news. Okay, anggap dia sebagai satu bacaan sahaja. Tetapi kalau saya sebut macam ni, tetapi anda tidak buat kajian saham yang betul, so maksudnya tips pertama ni anda tak settle dulu, okay? Ni yang pertama ya. Ni yang pertama, ni yang kedua, ni yang ketiga dan ni yang keempat. Okay, right. So kalau nombor satu ni anda tak settle, maka anda tidak dapat juga mengawal emosi. So nombor satu ni sangat penting. Okay, sebab ilmu inilah yang akan menentukan kita ni sustain ataupun tidak dalam aktiviti pelaburan dan trade saham kita. Okay, dan bila news ada, news buruk dan negatif dan sebagainya, kita still kembali semula kepada kajian saham kita. Okay, alright. Raja Ryan Iskandar, news buat orang panik, buy and sell. Betul tu? Alright, Hafiz Salim, yes, news pun kadang mengganggu emosi trade, betul? Right. Yang penting tengok TA, betul? Tips keempat, rare sikit, biasa alert dekat news, ilmu baru malam ni. Ni siapa yang follow saya nak ajar macam mana kita nak kawal emosi, okay? Right. Puan Reni Suraya siap tulis nota ni, kena faham kenapa emosi terganggu, sebab news. Berita negatif buatkan kita takut, risau. Jangan baca news, baca sekali lalu, tapi jangan risau sangat. Tetap dengan kajian saham kita, coach tak baca news, tak risaukan news, tak ada perasaan bila baca news, hanya sekadar berita. Betul tu? Right. Ayim Penyayang, anggap news sebagai satu bacaan untuk mengetahui perkembangan sahaja. Betul? Okay. So adakah anda belajar sesuatu ilmu baru malam ni? Adakah anda nampak perbezaannya bila saya explain tentang cara kawal emosi dalam saham ni? Okay. Katalia SD, news bersifat sementara saja, apa-apa pun berbalik pada kajian technical analysis juga. Okay, right. Terbaik Okay, right. So, inilah cara untuk kawal emosi. Ada 4 tips yang saya kongsikan pada malam ni. So, yang pertama, melabur saham menggunakan ilmu kajian saham yang sebenar. Yang kedua, niatkan lama. Okay, yang ketiga, jangan compare result anda dengan rakan-rakan yang lain.
Okey, orang lain profit ke, orang lain loss ke, itu adalah trade mereka. Anda ada trade anda sendiri. So fokus kepada trade anda sahaja. Okey, yang keempat, jangan baca news. Okey. Hambanya Lokman rasa tenang coach lepas belajar malam ni. Terima kasih. So apa kata anda klik button share supaya apa yang saya sampaikan malam ni sampai ke lebih ramai orang di luar sana. Boleh tak? Alright, Saiful Nizam, jangan baca sangat komen-komen di KLSC Screener. Betul. So baca news ke, komen ke, semua tu adalah perkara yang anda tak perlu lakukan. Okay. Okay, Zainal Syafi, banyak belajar banyak guru dan indikator last blur dibuatnya. Okay, Nasrun Minallah, kenapa ada orang sibuk dengan news coach? Sebab, okay, ramai orang kenapa dia sibuk dengan news? Sebabnya dia fikir news tu akan menentukan hala tuju sesuatu kaunter saham. Sedangkan news tu boleh ditulis sama ada positif ke negatif ke, dia ditulis oleh seseorang. Okay, penulis berita. Okay, jadi janganlah anda risau sangat dengan apa yang dia tulis. Okay, jadi berpeganglah kepada kajian saham kita. Itu pokok utamanya. Okay, dan itulah yang akan membantu kita untuk mengawal emosi dalam saham ni. Okay, boleh tak? Okay, alright. So, nak tips yang kelima tak? Tips yang kelima. So, apa lagi sebab yang menyebabkan emosi kita terganggu dalam saham ni? Cuba share dengan saya. Apakah yang menyebabkan emosi anda terganggu? Supaya saya boleh cerita dengan anda tips yang kelima. Muhammad Zakwan Abu Bakar, nak lagi satu coach, jangan terlalu eager nak tahu semua teknik. Boleh mengganggu emosi juga. Fokus dengan satu teknik dan buat sehingga berjaya. Betul? Sashi Haran, news just nice to know. Betul? Okay, right. Azman Muhammad, boleh coach. Okay, right. Cepat share dengan saya apakah yang menyebabkan anda terganggu emosi. So boleh saya bagi tips yang berkaitan dengan anda. Mungkin kita boleh bincangkan. Okay, alright. Mat Sajok is watching. Saiful Bahari Muhammad, abaikan news, segala yang berlaku di luar sana akan diserap oleh pergerakan harga saham. Betul? Okay, right. Intraday tadi. Okay, intraday tadi saya dah sebut niatkan lama. So bila kita niatkan lama, maka kita akan tenang dalam saham ni. Okay, alright. Okay, so macam mana cara nak kawal emosi dalam saham adalah, okay, alright. Macam mana cara nak kawal emosi dalam saham? Jawapannya apa? Okay, so macam mana kita nak kawal emosi? Alright, seperti yang terjadi pada Disonic hari ini ke Tuan Nizam Malik pasal news. Saya tak tahu pasal Disonic, tak baca news pasal Disonic. Alright, kita musafir, tak payah buka platform 1 bulan padahal buka juga. Boleh buka, tak ada masalah. Buka je untuk tengok, tetapi tak payah nak risaukan sangat. Okay? Alright, so yang kelima. Okay, so kelima. Okay. Apakah tips yang kelima? Macam mana kita nak kawal emosi kita? Okay, so kita kena tingkatkan pengalaman saham kita. Okay, macam mana caranya untuk kita kawal emosi adalah dengan kita meningkatkan pengalaman saham kita. Maksudnya adalah bila kita nak terlibat dalam saham ni, anda kena faham tau, newbie bila dia baru sahaja terlibat dalam saham, dia tak tahu apa-apa. Dia tak tahu apa yang betul, apa yang penting. Jadi memanglah anda akan risau, anda akan takut, anda akan fikir macam-macam, anda akan ada curiosity, anda akan ada rasa macam tak percaya apa yang anda belajar. Itu normal sebab anda masih lagi newbie dan anda tak nak lakukan kesilapan. Tetapi along the way, bila anda start trade, anda akan start faham apa yang betul dan apa yang tak betul tentang saham. Dan ianya akan membentuk pengalaman anda. Okay? Dia akan membentuk pengalaman anda untuk trade dengan lebih baik lagi. Okay? So, pengalaman ni anda akan dapat bila anda buat lebih banyak trade. Lagi banyak anda trade saham, lagi tinggi pengalaman anda. Okay? Kalau anda trade sikit,
maka anda tidak akan dapat pengalaman yang secukupnya. Kalau anda buat sekadar 1 trade, 2 trade, tak cukup. Okay, anda sendiri akan rasa tak faham saham tu macam mana. Tetapi kalau anda dah buat banyak kali trade, anda dah bertahun-tahun trade saham, maka anda akan dapat kefahaman dan lebih kejelasan tentang apa yang anda buat dalam saham. Okay, so kadang-kadang kita rasa risau dan sebagainya sebab kita tak cukup pengalaman. Okay, dan pengalaman tu hanyalah kita dapat bila kita trade saham tu banyak kali. Kalau anda trade sedikit, anda tidak akan dapat pengalaman yang cukup. So that's why selalu saya pesan kepada student-student yang belajar saham bersama dengan saya pesan untuk lakukan trade saham. Jangan buat paper trade. Okay, sebab paper trade tidak akan membina pengalaman anda. Dia adalah sekadar tulisan di atas kertas ataupun simulator sahaja. Anda tidak akan dapat ingat segala apa yang anda buat dalam simulation tersebut. Okay, tetapi anda akan ingat apa yang anda trade. Okay, so anda akan ingat pengalaman anda trade saham. Okay, so contohnya lah. Okay, anda akan ada pengalaman anda trade saham banyak counter. Dan bila anda trade banyak counter, anda akan tahu emosi anda terganggu. So, bila anda dah faham yang trade banyak counter menyebabkan anda emosi anda terganggu, maka anda akan reducekan jumlah counter saham yang anda pegang dalam satu-satu masa. So, mungkin daripada 10 counter yang anda pegang, anda akan reduce kepada 7, 5, 3 dan sekadar 2 sahaja counter dalam satu-satu masa. Dan anda akan found out that emosi anda akan lebih terkawal. Okay, sebab anda ada pengalaman tersebut. Okay, jadi tak kisah masa mula-mula anda macam eager nak buat beli banyak saham, banyak counter saham sebab kononnya nak belajar, tetapi sampai satu masa anda akan faham beli banyak counter sebenarnya akan mengganggu emosi anda dan anda akan reduce slowly. Okay, sampai satu masa anda akan trade 1-2 counter sahaja, anda akan belajar untuk fokus, buat entry yang betul dan buat profit semaksimum yang mungkin. That's the process yang kita akan lalui dalam proses pembelajaran saham kita. Daripada aktiviti trade saham kita akan belajar dan pengalaman kita akan meningkat dan pengalaman inilah yang kita tidak akan dapat beli di mana-mana. Anda tidak akan dapat beli pengalaman. Pengalaman perlu dibina, okay, dan pengalaman itulah yang akan menyebabkan anda akan lebih dapat mengawal emosi anda dalam pasaran saham. Okay, so far boleh faham tak? Okay, okay, right. Nombor 5, tingkatkan pengalaman trade saham, especially newbie. Bina pengalaman start trade, lagi banyak trade, lagi banyak pengalaman. Kadang-kadang kita risau sebab tak cukup pengalaman, betul. Coach kata dah berbuih pesan, jangan buat paper trade. Paper trade takkan bina pengalaman anda. Anda hanya akan ingat bila kita trade betul-betul. Betul tu? Okay. Norizan Jaafar, betul tu Tuan Nizam, saya juga berada tempat trade tu. Okay, alright. Shashi Haran, Tuan, pernah tengok video dalam YouTube 2000 kali trade equal 5 tahun pengalaman, gunakan modal 1K sahaja. Boleh juga buat itu, tapi bagi saya tu buang masa lah. Lebih baik kita start trade, gunakan modal yang kecil dan kita fahamkan secepat mungkin apa yang kita buat. Lepas tu kita start scale up sampai kita boleh buat significant profit. Okay, alright. Okay, Izahan Masri, pengalaman saya sendiri keyakinan jadi kurang sebab join group banyak sangat. So kita akan dengar macam-macam cerita yang buatkan kita mula ragu-ragu dengan kajian kita sendiri. Betul. Izaham Masari, betul tu. Bila anda bercakap dengan orang yang bercakap saham ni sekadar pandangan sahaja. Dengar betul-betul. Bila kita nak berbicara ataupun berborak, berbincang tentang saham, kita kena bincang secara ilmiah supaya kita ada basis dalam setiap hujah dan juga pendapat kita. Masalah ramai orang adalah sekadar berhujah berdasarkan pandangan tanpa basis. Okey, dia kata saham ni tak bagus itu persepsi dia. Sebab dia saham tu tengah turun hari tu. Jadi dia kata tak bagus. Okey, sedangkan potensi overall mungkin masih bagus lagi. Jadi that's why kalau kita bercerita dan bercakap dengan orang yang sekadar bercakap kosong ataupun negatif tentang pasaran saham, dia akan mengganggu emosi kita. Okey, boleh tak? Alright. Okay, alright. Aim punya bagi saya beli dalam 2 atau 3 counter je and monitor saham rasa tenang. Betul tu? Okay, alright. Ustaz Idrus Al-Saghof, saya dah ubah sikap dari banyak counter ke 2 counter je. Okay, bagus.
Okay, right. Saiful Bahari Muhammad, 20% kajian saham dan 80% emosi. Bursa tempat lautan emosi pelabur, takut, tamak, panik, gembira, ragu-ragu. Selamat datang ke dunia saham. Betul tu. Alright, Mazna, saya lah macam tu, pengalaman tu ilmu yang sangat mahal. Betul tu. Alright, modal kecil berapa kos? Modal kecil ni RM100 boleh, RM200 untuk permulaan. Okay, dan proses ni untuk anda fahamkan dulu apakah proses beli dan jual saham. Okay, dan insyaAllah proses beli dan jual saham tu saya akan cerita in greater detail dalam sesi live dalam presentation saya esok ketika live dalam page Universiti Putra Malaysia. So pastikan anda tonton secara live esok hari Jumaat 19 Mac 2021 pada pukul 3 petang esok. InsyaAllah saya akan tunjukkan kepada anda flow bagaimana kita beli saham, macam mana kita jual saham. Itulah flow yang anda kena faham dan anda kena lakukan dengan betul. Barulah anda boleh lakukan dengan baik saham ni. Okay? Alright. Okay, terbaik kepada anda semua yang yang join sesi live pada malam ini. Okay? Okey ke okey ni? Adakah anda okey? Sekejap Adakah anda okey bersama dengan saya? Kejap Mana saya punya slide ni? Okay, alright. Okay, boleh nampak ya? Okay, alright. Okay, hambanya Lokman. Coach, apa pandangan pasal politik? Risau kalau trade. Politik ni samalah. Politik ni news. News, berita politik semasa juga akan mempengaruhi kita dalam saham. Okay, yang penting kita tahu saham yang kita beli ni apa situasi dia. Itu yang paling penting. Okay. Okay, alright. Syed Hazan Rizwan kata pakar untuk menjadi betul-betul expert dalam sesuatu tu perlukan perhatian dan pengalaman selama 10,000 jam. Bersamaan 5 tahun. Betul tu. Tapi 5 tahun tu lama sangat. Okay, apa kata dalam masa setahun kita dah capai result yang kita mahukan. Okay. Okay, alright. Boleh ya? Okey, terbaik. Saya tengah baca komen-komen anda ni, okey. Rosmawati Mansur, okey, sangat-sangat peringatan yang sangat bermakna, okey. Alright, so saya harap apa yang saya kongsikan dalam sesi live pada malam ni membantu anda untuk lebih berjaya dalam saham. Okey, so memang saham tu mudah, tetapi ramai orang mengalami kerugian dalam saham sebab mereka melakukan saham ni dengan cara yang salah dan melabur saham dengan emosi. InsyaAllah bila anda betulkan perkara ni, maka anda juga boleh berjaya dalam saham. Okay, alright. So kalau anda rasa apa yang saya kongsikan pada malam ni bermanfaat, anda klik button like dan juga klik button share. Alright, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram Nizam Malik Official sebab kat situ juga saya akan kongsikan from time to time macam mana caranya untuk kita melakukan pelaburan saham, aktiviti trade saham ni dengan lebih baik lagi. Okay, insyaAllah. Alright, so saya rasa itu sahaja untuk sesi live pada malam ni. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton secara live bersama dengan saya. Alright, insyaAllah ada masa kelapangan saya akan live lagi bersama dengan anda dan jangan lupa untuk follow sesi live di page Universiti Putra Malaysia esok pada pukul 3 petang. Okay, kita tengok sama-sama macam mana caranya untuk start small, grow big dan jana wang dari semudah hujung jari sahaja. Okey, insya-Allah. Okey, jadi Syam Sani, jika kita tahu di mana nak cut loss price, rasanya emosi kita tak terganggu. Betul tu. Okey, mesti tahu perancangan ataupun kita sebut trading plan kita. Okey. Alright, so saya rasa itu sahaja untuk sesi live pada malam ni. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. All the best untuk anda semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Masri. Jumpa lagi dan bye-bye.
Memories creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.